Ibu, ayah, abang, kakak yang saya sayangi sekalian. Yang pertama dalam rumah tangga memang kena belajar ikhlas. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas tadi? Mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku buat baik ni kerana Engkau Tuhan. Kan kalau kerana suami lama dah aku cekik lagi ni kan. Marah gitu. Kalau sebab suami lama dah aku cekik suami ni. Kalau sebab isteri, ya Allah, kan ada satu orang dia bergaduh dengan bini. Dia kata, Tuhan, kalau lah saya tak ingat Tuhan, tak ingat Tuhan, tak ingat Nabi, Ustaz. Lama dah aku swing mesti tu kan. Tapi tengok keikhlasan kan? Sebab ada ni, Allah, aku buat kerana Engkau Tuhan. Kau suruh aku bersabar, Kau suruh aku berbuat baik, aku berbuat baik kerana Engkau. Dan tidak sia-sia. Kan? Benda tu kadang kita rasa macam perit nak ikhlas, tapi tidak sia-sia. Demi Allah yang menjadikan hidup kita ini, tidak sia-sia kita berbuat baik. Dan kita dah bincang pada perkongsian lepas, syaitan ni memang dia akan bisikkan untuk rasa rugi berbuat baik. Kau buat baik, kau lah yang kena, kau yang kena kau lah yang kena pijak-pijak. Tak boleh bagi muka laki ni, kena syaitan membisikkan macam tu supaya kita derhaka. Bila kita derhaka, kita bukan saja derhaka pada suami, kita derhaka pada perintah Allah. Macam mana hari ni derhaka tiba-tiba petang meninggal? Macam mana nak berhadapan Allah Subhanahu Wa Taala macam tu? Kita tak balik pada suami. Betul. Kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak jawab besok? Kan? Ya Allah, aku derhaka pada suami Tuhan sebab suami aku tak bagus Tuhan. Dia tak bagus, dia ada soalan yang perlu dijawab. Tapi engkau juga ada soalan yang perlu engkau jawab. Apa nak jawab besok? Bakar je lah, redha je lah Tuhan. Akhirnya kan, redha je lah, memang aku salah Tuhan. Tapi yang rugi siapa? Yang padan muka siapa? Kita juga. Sebab itu maksudnya dalam rumah tangga, pertama belajar untuk ikhlas. Kita akan diberi kekuatan dalam rumah tangga kalau kita ni ikhlas. Kan? Sebenarnya bila kita ikhlas sebenarnya untuk selamatkan diri kita. Untuk selamatkan diri kita. Kan? Kita ikhlas untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Dan syaitan akan bisikkan untuk rugi untuk kita berbuat ikhlas. Syaitan akan bisikkan macam tu. Kau baik sangat dengan bini kau tu kan. Maknanya syaitan akan bisikkan macam tu. Sebab apa? Sebab dia nak supaya kita melanggar apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab supaya kita ni hilang redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama pun syaitan. Memang macam tu. Sebab Allah pun sebut dalam Quran kan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Nama pun syaitan. Kan macam mana? Okey. Yang kedua. Ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah yang saya sayangi sekalian ni. Yang kedua, apa benda yang kita kena belajar? Yang kedua. Okey. Yang kedua yang perlu kita belajar adalah belajar memperbaiki diri. Sebab kita ni, dalam hidup kita ni, dia ada kelemahan-kelemahan diri kita. Belajar memperbaiki diri. Dan proses belajar memperbaiki diri ini adalah daripada buayan sampai ke liang lahat. Manusia ni ada kelemahan. Allah sebut dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka, dan beruntunglah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Beruntung, tidak rugi orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Kita dalam hidup ni, ibu-ibu, ayah saya yang saya sayangi sekalian, kita ni ada kelebihan semula jadi, ada kelemahan semula jadi. Orang yang bagus dalam hadis Nabi SAW, orang yang bagus, orang yang dia faham kelebihan semula jadi dia, dan dia kekalkan kelebihan itu, dan dia faham kelemahan semula jadi dia, dan dia meningkatkan apa yang lemah dalam hidup dia tu. Itu orang yang bagus. Orang yang macam bagus, ataupun orang cakap bajet bagus, macam bagus je kan. Macam bagus. Orang yang macam bagus, orang yang selesa dengan kelebihan semula jadi, tetapi dia tidak meningkatkan kelemahan semula jadi dia. Kita ni kelemahan semula jadi kita. Sebab itu kak, ibu-ibu, ayah saya sekalian, saya ada jumpa orang kadang-kadang, dia kata apa? Ustaz, apa kurang saya Ustaz? Apa kurang saya? Saya masak dekat rumah saya Ustaz, saya jaga anak Ustaz. Apa kurang saya Ustaz? Kenapa suami saya buat itu ini? Rupanya masak itu bukan kekurangan dia, itu kelebihan semula jadi dia. Dia memang suka masak daripada kecil. Jadi maknanya tak payah disuruh-suruh pun dia suka masak. Dia memang orang yang ada sifat keibuan, jaga anak cukup bagus. Tapi dia tak nampak kelemahan semula jadi itu. Dia tak nampak dia tengking suami dia, dia tak nampak dia kasar ke suami dia. Dia fokus kelebihan dia. Kelebihan semula jadi itu tak payah dibina-bina, memang ada. Sebab tu dia, apa kurang saya Ustaz? Saya isteri yang memang duduk rumah, memang kebetulan dia memang suka duduk rumah. Kan? Tak payah. Ada isteri yang tak suka duduk rumah, jadi dia terpaksa meningkatkan diri dia untuk biasakan duduk rumah. Ada isteri yang dia memang
suka duduk rumah. Dia, apa kurang saya Ustaz? Dia nampak kelebihan semula jadi dia. Jadi dia kurang nampak kelemahan semula jadi dia. Jadi kita ni kena belajar memperbaiki diri. Dan kena belajar untuk melihat keaiban dan kelemahan diri kita. Kena belajar benda tu. Kena belajar benda tu. Tapi nature dia memang susah. Memang susah. Saya pernah buat kursus dengan pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Okey. Round pertama ni. Okey, tuan-tuan sekalian, datuk-datuk sekalian. Maaf sekalian. Okey, kertas ada, kan? Pen ada. Katakan. Hari ni kita nak jadi orang hebat, kita kena tahu kekuatan dan kelemahan diri kita. Sila tuliskan kelebihan diri kita. Kembang-kembang hidung kat dia tulis. Saya kelebihan sini, saya kelebihan sini. Panjang. Okey. Dah habis semua. Okey, tolong bagi kertas kat orang sebelah, minta orang sebelah bacakan. Cik, orang sebelah pun tolong bacakan. Oh, dia ni gini. Kalau baca sini macam poyo sangat kan? Ya, betul. Orang sebelah bacakan. Dia pun dengan menelingkan, telingkan kepala dia sikit kan. Dan meletakkan tangan di dagu sambil mengangguk-angguk kepala. Betul. Okey, habis dah round tu, kita pun minum banyak rehat. Okey, minum teh kejap. Okey, masuk balik. Okey, sekarang saya bagi kertas, pen dah ada. Tolong tuliskan pula kelemahan diri kita. Kali ni semua senyap. Nak cari 1-2 kelemahan pun susah. Siap tengok orang sebelah tu. Oh, sama. Kelemahan sama. Dia tak faham kelemahan diri dia. Kita okey lah. Kita okey lah. Oh, sama ni. Tulis 1, 2, 3, 4 pun susah kelemahan diri. Ini manusia. Dia memang susah nak tahu kelemahan diri dia. Mengakuinya tu. Mengakuinya memang susah. Ini manusia. Jadi sebab itu, seringkasnya, ada 5 golongan yang boleh bagi tahu apa kelemahan diri kita. Ada 5 golongan. Pertama, guru kita. Guru kita boleh beritahu kelemahan diri kita. Yang keduanya, orang yang bijaksana. Orang bijaksana tak mesti guru kita. Orang bijaksana kadang-kadang mungkin penjual ikan, mungkin penjual kain, mungkin kita tak tahu. Sebab Allah sebut, siapa yang diberi hikmah faqad utiya khairan katsira, diberi kebaikan banyak. Kita pergi pasar nak beli ikan, tiba-tiba makcik jual ikan tu. Sabarlah dek, isteri memang macam tu. Makcik ni macam aku tahu je baru bagi tadi gaduh dengan bini kan. Sabarlah dek, isteri memang macam tu. Dia tengok kita, dia tahu kan, orang bijaksana. Yang ketiga yang boleh beritahu kelemahan diri kita ni adalah orang yang sayang kat kita. Orang yang sayang kat kita, isteri kita, suami kita, anak kita, ibu ayah kita. Sebab tu kalau isteri beritahu kelemahan, jangan marah-marah. Kan, awak orang perempuan apa tahu? Wah, akan menggarang lagi kan. Kadang-kadang dia cakap tu betul kadang-kadang. Cuma kita jangan ego kadang-kadang. Karena suami kita sebut benda tu betul, tapi kita oleh kerana daripada mulut suami, kan, maknanya memang kita tak terima. Tapi orang yang sayang kita, dia boleh beritahu kelemahan diri kita. Yang keempatnya yang boleh beritahu kelemahan diri kita adalah kawan baik kita. Dan ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak saya sayangi sekalian. Kawan baik kita, nature takkan bagi tahu kelemahan diri kita. Itu kawan baik. Tapi kalau dia dah bagi tahu kelemahan kita, mana kelemahan dulu dah terlalu teruk dah sebenarnya. Kawan baik takkan beritahu kelemahan kita. Selalunya tak sampai hati dia takkan beritahu. Tapi kalau dia beritahu, jangan kecil hati. Benda kelemahan tu terlalu teruk dah sebenarnya. Dia cakap kita kan, mah, kata kan. Apa dia? Mah, awak mesti token bau lah kan. Jangan kecil hati. Maknanya di kalangan orang lain dah terlalu sangat dah sebenarnya. Terlalu teruk sangat sebenarnya. Sebab kawan baik takkan beritahu kelemahan diri kita. Dan yang kelima yang boleh beritahu kelemahan diri kita adalah musuh kita. Sebab tu musuh ni bagus. Tengoklah sejarah manusia. Orang yang hebat, dia ada musuh yang hebat. Sebab musuh tu dia jadi bahan untuk membaiki diri dia, mengkoreksi diri dia. Kadang-kadang apa yang orang yang tak suka sebut pada kita, kadang-kadang benda tu betul. Kita je kena ego sebab kita tak terima. Jadi 5 golongan ni boleh beritahu kelemahan diri kita. Jadi ibu-ibu, kakak ayah saya sayangi sekalian kan, dalam rumah tangga, universiti kehidupan, kena belajar. Dan benda yang kedua yang kena belajar adalah belajar untuk baiki diri. Orang takkan boleh baiki diri kalau dia tak tahu apa kelemahan diri dia. Sebab kita ni ada kelebihan semula jadi, ada kekurangan semula jadi kita. So jadi mana jangan terhibur dengan kelebihan semula jadi kita. Jangan. Sebab itu tak payah dibina pun kita okey. Ada orang memang dia boleh senang bangun tahajud malam. Dia tak boleh cakap, saya memang biasa bangun tahajud. Dia tak boleh bangga sebab dia kelebihan masuk senang bangun. Ada orang kadang-kadang subuh kami susah lagi nak bangun. Itu memang kelemahan semula jadi dia. Kan? Itu yang perlu mujahadah dipanggil. Mujahadah tu memperbaiki diri. Kita ni kalau diri kita yang nak baiki, kita panggil mujahadah dalam bahasa Arab. Kalau kita bantu orang lain untuk baiki diri, dia panggil tarbiyah.